yang semalam punya di sini. Kemudian ini adalah yang saya contoh-contoh itulah. Okey. Kemudian nota. Sekejap, mana nota? Okey, function dengan IO files. Okey, saya dah kemas kini juga kan. Dalam function ni saya letak pass by reference. Okey, awak boleh tengok. Okey, so kemudian code pun saya dah tambah sikit. Okey, saya letak lagi 4. Okey, kemudian saya nak back. Okey, kat sini ada, macam saya dah beritahu sebelum ni, ada video-video yang semester lalu tapi belum masuk lagi topik array kan. Kemudian untuk projek, saya dah masukkan dalam file PDF, so awak boleh tengok. Okay, kumpulan awak, just check awak ada dalam kumpulan yang betul ke tak. Okay, kalau tak betul bagi tahu saya. So basically kita ada 16 kumpulan, 3 kumpulan 4 orang dan 13 kumpulan ada 5 orang. Okay, tapi tajuk dia seperti saya bagi tahu belum ada lagi lah. Kemudian okay, yang lain tak ada lah. Okay, so saya boleh padam yang ni. Semalam kita lihat pass by reference. Okay, banyak contoh yang kita bincangkan semalam. Okay, jadinya kalau kita nak guna pass by reference, satu je perkara yang paling penting adalah kita kena letakkan ampersand, tanda dan tu, selepas daripada kita letakkan jenis pemboleh ubah kita. Macam ni lah, double ampersand. Kemudian terpulang pada kita lah, kalau kita nak letak A, B pun boleh, tak ada masalah kan. Tapi kalau kita tak nak letak, okay, kita pun okey juga. Okey, jadinya semalam juga sekejap ya. Okey, saya ceritakan bagaimana bila kita gunakan pass by reference ni ataupun reference parameter ni, dia sebenarnya kita memberi alamat. Okey, kita beri address kepada X bagi contoh kepada A. Y punya address akan diperoleh oleh B. Maka A dengan B ni kita boleh tukar nilai yang berada dalam X dan Y. Okey, dengan kata lain, dalam main function X dan Y digunakan. Tetapi dalam contohnya new val, new value function, pemboleh ubah ataupun nilai yang sama ataupun ruang yang sama dirujuk ataupun dipanggil sebagai A dan B, bukan X dan Y. Kan, sebab new val hanya faham A dan B. Main hanya faham A, X dan Y. Tapi sebenarnya X merujuk kepada A, Y merujuk kepada B. Benda yang sama lah. Okey, kemudian kita ada contoh-contoh yang lain lagi. Jadi minta awak tolong ulang kaji lah ataupun tolong tengok. Okey. Kemudian kita pergi pada topik IO files. Topik ni kita cuma belajar sekejap saja kan. Okey, hari ini kita cuba habiskan. Okey. Minggu depan kita belajar topik yang lain lah. Sedangkan saya semak minggu depan kita akan belajar performa kita ni. Minggu depan kita akan pergi array. Okey, tata susunan. Okey, ataupun vektor lah, vektor ataupun matrix. Okey. Yang setelah ini saya tak pergi sangat. Okey, awak boleh tengok sendirilah. Okey, dia ceritakan pasal input stream kan, output stream. So terus pergi pada nota semalam. Okey, so warna biru pula. Okey, jadinya kalau kita kata sebelum ni kita ada standard ya. Bukan ni. Kita ada standard input, apa dia panggil sekejap ya, standard input device. Okey, standard input device. Selalunya apa yang kita maksudkan di sini adalah keyboard. Bila kita nak gunakan, kita gunakan
insertion kan, insertion operator. Gini. Maksudnya, let's say in number. Kan? Ini bermaksud from keyboard. Kan? Save in number. Macam itulah. Daripada keyboard apa yang dia type, save dalam number. Okay? Dia punya direction dia, insertion operator adalah ke arah number. Kan? Dan kita ada standard output device, selalunya adalah kita punya screen kita. Okay? Bila kita nak gunakan, kita cout, kita guna extraction operator. Okay? Daripada number, maksudnya daripada komputer kita, daripada kita punya simpanan dalam komputer kita, kita akan cout kepada screen. So from dia punya, let's say from number ataupun data kita, print on screen. Okey. Tapi sekarang kita belajar iaitu apa yang dipanggil sebagai file stream ataupun input output file, ini file lain, file stream. Okey, file stream. So bila kata file input, kan, boleh jadi kita punya keyboard, kan, ataupun file lah, input file. Output, okay, boleh jadi kita punya screen, tapi apa yang kita fokus kat sini adalah file. Okay. Jadinya sama juga di sini, kita perlukan sesuatu iaitu objek yang namanya yang fungsinya seakan-akan see in see out. Kat sini kita boleh gunakan apa saja nama. Contohnya semalam saya gunakan in file. Dan untuk output saya gunakan out file. So, kalau in file dia mesti macam ni. Out file dia mesti macam ni, kan? Maksudnya from file, okay? From file, save in number. Dia berbeza lah kan? Ini daripada keyboard, ini daripada file. Baca file, kemudian simpan dalam number. Simpan di mana? Simpan dalam kita punya komputer lah, dalam kita punya RAM. Okay, RAM komputer. Kemudian from file di sini, ataupun betul lah. Bukan from file, from number. Okay, from number, save in file. Kalau kita gunakan out file. So in file dan out file ni macam saya cakap, dia dipanggil sebagai in file dipanggil sebagai input file stream object ataupun input object lah, kan, input file object. Kemudian di sini out file adalah dipanggil output file stream object. Okey, disebabkan kita ada kebebasan, okey, so kita ada kebebasan, freedom to use any names for this object. Kan, kita ada kebebasan nak gunakan apa-apa nama, tapi ada syarat-syarat yang macam saya cakap semalam lah. Kan, namanya mestilah bukan yang reserve keyword sebagai contoh, kan. Macam mana peraturan yang kita gunakan untuk pembalik ubah, begitulah juga untuk objek, kan. Disebabkan kita ada freedom, maka kita perlu declare. Oh, sorry, kan, like something went wrong.
Dengar ke? Saya takut ada masalah ke? Hello? Dengar doktor. Oh, dengar. Okey Okey, jadinya disebabkan in file ni dengan out file, sebenarnya kita boleh guna nama lain. Kita boleh guna o file, in, out ke macam tu lah, terpulang lah. Jadinya disebabkan kita ada freedom untuk gunakannya, kita perlu declare these objects. Okey, so cara dia, cara nak declare, kita gunakan untuk input file object, iaitu untuk in file, kita kena gunakan if stream. Okay, if stream in file sebagai contoh. Dan untuk output of stream out file. Okay, ini kekal, tak boleh ubah. Ni memang nama dia. Yang ni sekati awak nak guna nama apa, asalkan dia tak menyalahi apa yang dibenarkan oleh C++ lah. Okay, tu kena ingatlah. Bila dah gunakan, bila kita bila kita dah declare lah, okay, seolah-olah ini adalah, kalau dalam boleh ubah ni dipanggil type, kan? Ini dipanggil variable, kan? Tapi dalam C++, di sini dipanggil ini adalah object, dan yang di sini adalah dipanggil sebagai class. Okey. Kita gitulah. Okey. Jadinya kita ada syarat dia macam saya cakap semalam. Oh, sorry, kan tu. Di sini. Okey, yang pertama sekali syaratnya kita kena letak include directory untuk file stream. Okey, file stream. IO stream untuk C in dengan C out, kan? So kita letak IO stream. Tapi untuk file ni, file stream, kita kena gunakan F stream. Okay, ni step 1. Step 2, kita kena declare. Kan? Jadinya kalau katalah saya nak guna in file saja, maksudnya kat sini saya nak baca saja saya punya data, saya gunakan in file. So out file tak ada lah dalam kod ni. Jadinya saya gunakan in file saja, saya kena declare dia. In file adalah jenis if stream. Kemudian saya dah declare, saya perlu connect in file ni, iaitu file stream object saya dengan data saya, dengan file yang menyimpan data saya, file sebenar saya itulah. Okey, contohnya saya ada file bernama inputdata.txt. Okey, jadi di sini saya akan connect dia, inputdata.txt dengan objek saya. Ni adalah ibarat ni in file ni sebenarnya ibarat di satu salur, satu channel yang akan menghubungkan komputer kita dengan data kita. Okey, kalau kita tak connect, macam mana nak tahu kan file mana kita nak baca? That's why kita ada set 3. Kemudian kita ada if in file fail. Ini kena ingatlah. Okey, jika in file gagal ataupun fail to connect, to do the connection, maka notify us by telling that the input file was not successfully opened. Okey? Kan? Jadinya kat sini kita buat cout ni supaya dia bagi tahu kita kalau gagal, maksudnya kat sini bila fail, di sini jadi true. Bila fail jadi true. Bila true dia akan trigger cout untuk notify kita kat sini. Okey, dan kemudian apa dia akan buat? Dia akan exit. Program kita terus tamat. Sebab apa? File tak ada untuk dibaca. So buat apa kita nak teruskan dengan running the program, kan? Tapi sebenarnya boleh je kalau gagal suruh insert file. Contohlah kan, kalau kita biasa run komputer kan, mesti macam tu kan. Okay, tapi ni yang paling simple lah. Kalau tak ada file, exit. Untuk gunakan exit one ni, kita perlukan satu lagi header, iaitu cstd library. Okay. So, kena ingatlah ni kan. So, saya tulis ni needed for exit one. Dan tu step ketiga, kita dah declare, kita dah connect, then kita boleh buat whatever you want to do with this. Inilah. So kat sini apa yang kita buat adalah kita nak baca daripada file kita. Ini file kita, input data.txt, kita nak baca dia dan kita nak simpan apa yang dibaca dalam pay rate. Ada bayaran kan? Jadinya kat sini contohnya kita ada
cin, number. Maksudnya kita type kemudian simpan dalam number. Sama juga kat sini. Oh, sorry bukan ni. Kita in file, kita baca daripada file dan kita simpan pay rate. Okay, pay rate ni apa? Pay rate adalah satu pemboleh ubah ataupun variable dengan jenis dia double. Kemudian baris seterusnya, katakanlah kat sini kita nak check apa yang dibaca itu betul atau tak, kan? Saya see out. Okay, the pay rate is pay rate, kan? Iaitu pemboleh ubah pay rate. Pay rate ni dapat daripada mana? Dapat daripada data kita, daripada file tu. Betul tak apa yang dibaca? Kemudian dah sudah, ni paling ringkas lah contoh kita membaca data. Dah sudah, kemudian kita close. Bila close, hanya perlukan, tak perlu pun kita tulis input data.txt dalam kurungan ni. Sebab dia dah tersedia, terhubung, maka dia dah tahu dah file yang mana, dia hanya perlu cut connection. Kan? Tak perlu lagi tulis nama input data.txt dalam kurungan ni. Jadi kat sini awak perasan, untuk setiap step, kita menggunakan in file. Kita gunakan in file kat sini. Sini pun sama, in file. Okay, kita tak gunakan input data.txt pun. Kan? Sebab apa? In file ni dah mewakili input data pada step 3 ni. Kan? Bila kita buat macam ni, kita buat connection. Okay, in file ni dia dah connect dengan input data. Maka operasi-operasi seterusnya kita tak perlu guna pun input data.txt. Kita hanya perlukan in file saja. Di sini in file fail. Kemudian bila membaca kita gunakan in file saja. Kan? Tak perlu pun input data.txt, insertion operator, pay rate. Tak perlu pun. Kita hanya perlu in file saja. Kemudian kat sini nak close pun hanya in file close saja. Tak perlu pun tulis nama. Okey. Jadinya macam saya dah buat semalam, so kita pergi pada file kita yang mana file ini mengandungi kod kita. Okey. So sorry. So ni kod. Okey. So saya nak padam yang lain. Ini adalah file yang mengandungi kod kita. Okey. So saya buat satu file input data.txt. Okey, saya boleh padam. Nak tunjuk sekali lagi, saya right click. Okey, saya pergi new. Saya buat text document. Okey, saya buat input data.txt. Okey, nama kena sama lah. Okey, kena sama sini. Dan saya boleh check betul ke tak properties. Saya check txt. Okey. Ataupun kadang-kadang awak view ni, awak tersorok dia punya extension. So txt ni tak ada kan. So awak kena tengok dekat sinilah. Okay. Input data, extensionnya jenis txt. Dia kena extension yang sama kan. Kalau extension lain, dia akan merujuk itu sebagai file yang lain. Okay. So kita check box ni. Okay. So bila macam saya cakap ataupun dalam sini pun disebutkan, bila file tiada, maka di sini akan jadi benar. Okay, so let's say kita padam balik, kita buang balik file kita. So saya run terus kod nombor 1. Okay, macam semalam saya tunjukkan. Okay, the input file was not successfully opened. Okay, maksudnya dekat sini dia true, kan? Dia akan jadi true bila fail, bila gagal untuk buka, gagal untuk connect. Okay, memang tak ada pun file tu kan? Tak ada kan? That's why dia gagal buka. Tapi bila saya create, okay, file ni, input data.txt, okay, saya create, so saya run program ni. Oh, sorry. Mana padam dulu yang ni. Okay, saya compile, tak ada masalah, saya run. Okay, so dia tak ada masalah. Maksudnya dekat sini, fail ni menjadi false. Bila false, maka baris 16, 17 akan diabaikan. Kan? Kod kita terus lompat daripada 14 ni ke seterusnya 21. Dia akan baca. Okay, dia akan baca, dia tak buat apa-apa pun, dia baca saja.
Kemudian dia akan see out. See out ni dia akan print dekat screen. The pay rate is something. Kan nilai hampir nilai kosong lah ni kan, sebab ni adalah 10 kuasa negatif 306 kan. So E ni adalah 10 10 kuasa hampir sifar lah nilainya. Sebab apa? Sebab bila baca dalam, kita check balik dalam kita punya kod ni, tak ada apa-apa sebenarnya. Okay, tak ada apa-apa. That's why dia bila dia baca dia anggap itu adalah kosong. So let's say kita letak 7. Okay, kita letak 7, kita save. Dan bila dia baca nanti, okay, dia akan berjaya buka nanti. Kemudian dia akan baca. Dia akan baca daripada file tu ada satu input saja iaitu 7. Dan dia akan simpan dalam pay rate. Sebagaimana kat sini, bila C in akan simpan dalam data dalam number. Jadi di sini sama juga, in file, apa yang dibaca dalam file tadi akan disimpan dalam pay rate. Nak tahu betul ke tak disimpan, kita see out. See out, jadi kita boleh nampaklah dalam screen kita berapa nilai pay rate yang dibaca. Jadi ini kita compile. Okay, the pay rate is RM7 lah, $7. Okay, bagi contoh. Okay, kemudian the file has been successfully read. Okay, so tu contoh lah. Ada masalah tak kat sini? Okay, ni basically saya ulang je balik yang semalam tu. Ada masalah ke? Doktor. Ya. Maksudnya tujuan exit tu, maksudnya kalau if tu true, maksudnya yang bawah-bawah tu tak akan jalan lah kan? Yang exit. Betul. Okay. Dia akan terus disconnect je. Tapi kalau kita tak nak exit, boleh juga kan sebenarnya. Kita boleh komen dia macam ni. Tapi nanti dia ada masalah dekat sini lah. Dia nak baca apa kan? Sebab file pun tak ada kan. Kalau kita try. Okay, mungkin tak ada masalah tapi dia akan bagi output yang nonsense lah. Oh sorry, tadi file dia ada kan. Saya kena padam balik file ni. Saya dah delete file. Okay, saya compile. Okay, tak ada masalah. Secara grammarnya betul. Tapi adakah dia akan lakukan apa yang kita intended to do? Okay. So not successfully open, betul. Sebab di sini true kan. So dia akan see out sini dan exit ni dah tak ada dah sebab kita dah comment. So dia akan terus. Dia terus kat sini. Dekat sini dia tak boleh nak see out. Kan? Dia macam abaikan terus kat sini. Sorry. Dia tak abaikan pun. Dia letak ni. Dia letak nilai yang nonsense lah kat sini. Okay. Padahal tak ada file pun. Kan? Jadinya nilai pay rate ni dia ambil daripada atas ni. Iaitu kosong lah. Kan? Ataupun hampir dia kosong. Kan? Jadi cumanya kat sini ni dia tak berfungsi lah. Okay. Kemudian dia akan baca sampai sini dia akan baca lah terus dan dia akan proses seperti mana yang kita buat lah. Okay. Jadi selalunya kita akan letak apa-apa, contohnya macam exit one lah antara yang paling selamat lah. Ataupun mungkin kita akan tulis the file was successfully open. Mungkin kita boleh tambah please insert file bla bla kan, ataupun tak kisahlah macam mana pun. Okay? Tapi untuk permulaan ini yang kita belajar lah. Okay. So tu satu. Kemudian ada lagi ke soalan? Doktor. Ya. Saya ada try programming tersebut tetapi saya punya itu text dokumen memang tidak dapat buka, Bob. Sebab apa ya? Sebab extension ke? Itu nama saya sudah try semua tapi masih tidak dapat. Awak bubuh file tu dalam the same folder ke? Dalam folder yang sama dengan kod? Ya. Ya. Nanti awak boleh tunjukkan saya ke lepas kelas ni ke, ataupun awak boleh email saya ke? Okey, boleh. Atau, okey, boleh. Atau awak hantar pada saya file tu, the folder pun tak apa pada saya. Okey. Thank you, Doktor. Okey. Selain tu kita boleh juga gunakan contohnya apa-apa format lah. Okey. Kalau dalam slide, where is it? Di sini.
Okay, dia ada contoh nama file extension yang boleh guna. Sekejap ya. Saya kena tak apa. Okay, boleh guna .dat sebagai contoh kan. So kalau kita guna DAT pun tak apa. Okay, letak je DAT. Okay, kemudian kita punya kat sini pun kena .dat lah. Ini .dat. Okay, itu. So kalau saya run, dia boleh baca ke tak, kita kena check lah. Okay, grammar tak ada masalah. Kita boleh check. Okay, tak ada masalah untuk dia baca. Okay, tapi saya guna TXT je lah, just untuk mudahkan. Okay, so saya tukar balik TXT. Kemudian mungkin awak letak bergantunglah pada preference awak. Kadang-kadang awak letak awak punya kod satu folder, awak letak awak punya data satu folder yang lain. Boleh juga, tak ada masalah. Okay, let's say awak create satu folder, sebab ni kan kod semua kan. Kemudian awak create satu folder, sekejap je, home. Atau awak new folder, okay, awak boleh klik new folder ataupun awak right click. Awak pergi pada new folder. Folder ni untuk data. Okay, data only. Kan, contohlah kan. Kemudian awak nak letak data awak ni, input data.txt dalam data only. Okay, jadi tak ada masalah. Okay, awak tengok kat sini kan, ni awak punya link. Okay, dia ada code data only, dia backslash kan. So awak boleh buat juga macam tu. Okay, kod awak punya program awak berada di sini kan. 1B. Saya dah create file yang baru 1B. Okay, so kod ni di sini. Kemudian data iaitu text input data.txt dalam folder kan. Foldernya bernama data only. Jadi apa saya buat kat sini, saya akan buat saya tambah sikit data underscore only, kemudian saya backslash kot. Okay, kita cuba dulu backslash. Okay, saya backslash, kemudian baru nama file saya. Okay, kita try. Saya rasa betul dah. Okay, tak ada masalah. Sekejap. Oh bukan backslash kot, saya rasa slash. Okay, run. Okay, tak ada masalah. Okay, dan dia boleh baca. Dia bagi tahu nilai 7 ni. Okay, jadinya kalau awak letak macam tadi, awak letak data awak dalam satu folder, jadinya awak kena pastikan folder tersebut awak nyatakan dalam awak punya dia punya location dia, dia punya path. Okay, dalam awak punya in file open sini. Okay, terpulanglah kalau awak nak buat dalam ni data only, kemudian awak nak buat satu folder lagi, folder trial contohlah. Okay, tak ada masalah, awak masukkan awak punya file ni dalam trial, maka lokasi dia data only trial input data. Okay, tak ada masalah. So kalau run, okay je. Okay, maksudnya dia boleh ke depan, maksudnya dia boleh baca dalam folder dan terus ke dalam lagi. Okay, itu B. Kemudian satu lagi, alang-alang saya dah teringat ni, katalah folder awak lain sikit, kan? Let's say saya nak padam semua ya. Okay, saya padam semua data saya. Okay, let's say ni adalah kod awak. Okay, ni kod awak, iaitu sekarang ni saya gunakan 1C. So saya dah create 1C. Okay, sini ni kod saya. Data saya tadi kita buat dalam folder, tapi data saya adalah folder sebelumnya. Folder sebelumnya di sini. Okay, ni folder yang ada kod saya ni kan, namanya codes. Saya back satu level, saya naik satu level. Okay, kat sini. Kemudian saya nak letak data saya kat sini. Maksudnya data saya berada satu folder sebelum kod saya. Kan? Let's say ni adalah data saya. Okay, input data .txt. Kan? Jadi macam mana dia nak tahu? Dia nak grab
data daripada file yang ada satu folder sebelumnya. Okey, caranya senang je, iaitu awak buat begini. Awak buat double dot. Okey, double dot. Tapi saya tak letak, saya kena letak 7 tadi. Okey. Okey, sekarang ni input data saya berada satu folder sebelum codes ni. Okey. Program saya dalam codes, data saya berada di luar codes. Begini. Ini saya kena guna dua dot, kemudian slash. Okay, bila saya run, boleh ke tak dia baca? Tak ada masalah. Okey, dia boleh baca. Okey. Lagi, okey, berkaitan yang ni. Katalah saya buat ni, saya simpan sebagai D yang baru. Saya ada folder codes, saya ada folder data. Okey, saya ada folder data. Jadi saya simpan saya punya data dalam folder data. Okey, so saya ada satu folder code, satu folder data. Okey, ni folder code, ni folder data. Apa saya buat adalah saya kena daripada saya punya code, saya kena keluar. Bila keluar kat sini, saya perlukan dua dash ni, dua dots kat sini. Kemudian saya nak masuk ke dalam folder data, maka saya perlu tambah data. Data, kemudian slash input data.txt. Maksudnya, kalau kita ada slash, maksudnya masuk dalam folder. Kalau kita ada dot, maksudnya back. Okey. Ini tak ada dalam buku ni kot rasanya. Okey. Ke ada, saya pun tak pasti. Tapi kita run. Okey, dia tak ada masalah untuk baca. Okey. Masalah ke yang ni? Kalau ada masalah, bagi tahu saya. Okey. Okey. Okey, sekejap saya nak check apa. Okey. Okey, kemudian kita tengok contoh seterusnya. Okey, di sini. Okey, di sini ni adalah saya boleh delete. Okey, sekarang ni saya nak delete saya punya semua-semua ni. Okey, saya buat macam biasa. Okey, ni kod saya, data saya berada satu folder yang sama dengan saya punya kod. Jadinya kita padamlah. Okey. So saya nak buka saya punya file kod 2. Okey, kod 2. Let's say sekarang ni berbeza sikit. Okey, tadi yang satu saya letak saya punya nama input data .txt. Okey, input data.txt saya letaknya ginilah kan, pada open. Sekarang ni katalah saya tak nak letak nama file ni kat sini, saya nak buat lain sikit. Okey, senang je. Sekejap ya. Okey, so saya just tunjuklah kat sini. Okey, saya ambil. Okey, saya ambil semua ni tadi. Okey, sekarang ni saya nak letak di luar. Apa saya buat? Saya buat, ini adalah nama panjang lah kan. Jadi saya buat string file name. Ya, kita akan belajar string nanti dalam topik yang kemudian lah. File name, kemudian saya ambil semua ni, input data.txt sini. Ini maksudnya adalah saya ada satu pemboleh ubah. Nama pemboleh ubah saya adalah file name. Okey. Nama pemboleh ubah saya adalah file name. File name ni menyimpan nama file saya, iaitu input data. Kan? So, kiranya macam inilah. File saya namanya input data.txt. Dia disimpan oleh file name. Okey, maksudnya file name ni placeholder. Yang mana file name ni adalah jenis string. Dia macam kita ada double, X sama dengan 2 sebagai contoh. Kan? So ibarat macam itulah. Kan? File name ni adalah pemboleh ubah.
nilai file name ni adalah file saya, file sebenar saya tu, iaitu input data.txt. Jenisnya, okay, sebab kita ada panjang macam ni dan dia letak dalam double quotes, maka nilai dia adalah suatu string. Okay, jadi kita gunakan jenisnya adalah string. Okay. Bila kita nak gunakan string, kita kena tambah satu header lagi, iaitu include string. Okay, dan kita boleh guna. So, apa faedahnya bila kita buat macam ni? Faedahnya adalah kita boleh gunakan nama ni, file name ni banyak kali. Okay, contohnya kat sini saya buat the input file iaitu file name was not successfully opened. Okay, so dia akan gantikan. Kemudian the file, contohnya di sini, file name has been successfully opened, successfully read. Okay, kemudian satu lagi, bila kita nak connect, bila kita nak connect, kita tak payah, kita hanya perlu gunakan open file name. Okay, tentu saja. Tapi sebenarnya ni tak cukup, kita kena tambah dot c_str. Betul kan? Saya rasa betul dah ni. Okay, c_str. Biar saya check sekejap. Kat sini code. Saya tak run lagi, so boleh. Okay, sebenarnya kod C++ ni pun awak boleh open dengan notepad seperti contoh kan. Itulah .c_str. Okay, so bila saya run, okay, so dia keluarlah the pay rate is 7 lah, betul lah yang ni. Kemudian the sinilah kan, the pay rate is RM7, dia dah baca lah kan. Kemudian the file name, the file input data.txt ni dapat daripada file name has been successfully read. Okay, ataupun kalau file tu tak ada, okay, katalah input data ni tak ada kan, bila dia baca, saya run, dia akan fail. Dan bila fail, maka dia akan keluar the input file, okay, input file name iaitu input data.txt was not successfully open, kan, iaitu file name ni adalah input data.txt. Okay, maksudnya kita kalau perasan, bila kita gunakan komputer kan, kadang-kadang kita nak cari file ke apa kan, nanti dia akan bagi tahu file sekian yang kita cari tak ada. So digunakan idea yang sama macam ni lah kan. Maksudnya kita letakkan nama file tersebut dalam satu pun boleh ubah, supaya kita boleh manipulate atau kita boleh guna banyak kali. Okay, itu. Okay. Ada masalah ke dengan yang ni? Okey, itu kita baca sekarang ni bagaimana kita nak tulis. Kita nak simpan data kita dalam file. Tadi kita ambil daripada data, kita print pada skrin. Sekarang ni berbeza sikit bagaimana kita ada data dalam program kita, tapi kita nak simpan dia dalam file. Okey, jadinya saya nak padam saya punya yang tak perlu ni supaya dia tak kelirukan kita. Ni pun saya nak padam, ni pun saya nak padam. Okey, saya nak buka kod nombor 3. Okey, ni berbeza sikit sebab kita nak gunakan out file atau apa-apa nama yang kita fikirkan sesuai. Okey, so daripada out file ni kita akan kita nak gunakan out file, maksud kita akan gunakan macam di sinilah. Okey, cout, tapi kita gunakan out file. Okey,
So tengok kod kita. Okey, ni sama fstream. Ni sama juga CSTD library. Okey, kemudian kat sini saya ada pay rate, iaitu jenis pembelian ubah double. Nilai dia adalah, let's say saya letak 2.5. Okey, dalam program saya katalah let's say saya kira-kira saya dapat pay rate 2.5. Sekarang ni 2.5 ni saya nak simpan dia dalam file. Sebab apa? Kalau saya tak simpan, dia akan hilang bila saya tutup program ni. Lepas ni saya keluar, saya tutup program ni, habis. Pay rate 2.5 ni tak akan simpan. Jadi saya nak simpan di dalam file. Okey. Jadinya dekat sini saya tak ada apa-apa file pun. Okey, untuk saya simpan data tu. Tak apa, sebab saya dah terangkan semalam, kalau output file, kalau ada file tersebut, dia akan rewrite, dia akan by default dia akan clearkan semua data-data yang ada dalam output file tu. Kalau tak ada, dia akan create. Okey. So kita abaikan dulu, kita boleh tengok contoh. So saya komen dulu di sini. Okey. Saya nak komen juga, saya nak komen juga di sini. Di sini maksudnya dia tak melibatkan data lah. Okey. Apa dia akan buat adalah begini. Kita gunakan objek yang bernama outFile, kita declare. Kemudian kita akan connect outFile ni bersama dengan output data.txt. Sekarang ni output data.txt tak ada pun dalam ni. Okey, kalau fail, kalau gagal nak buka ataupun gagal nak create, which is selalunya tak berlaku pun, dia akan notify kita. Okey, dia akan notify kita. Kemudian itu je lah. Okey, saya cuba nak saya run, saya compile dulu. Ada masalah. Okey, saya run. Okey, tamat. Okey, tak ada apa-apa berlaku. Of course tak ada apa-apa berlaku sebab kita tak buat apa-apa. Okey, dan kita check dalam folder kita. Okey, tiba-tiba ada ni output data.txt. Okey, ini disebabkan baris nombor 13, iaitu outFile dia bila open dia akan sama ada dia akan, kalau output data.txt ada, dia akan rewrite, dia akan reformat lah, ataupun kalau tak ada dia akan create. So dia create lah ni. Bila kita klik, tak ada apa-apa pun input. Okay. Kemudian of course bila kita dah sudah tu kita boleh close. Ni tak ada masalah lah. Kalau tak ada pun sebenarnya boleh je run program kita. Sekarang ni apa saya nak buat adalah saya nak simpan data kita. Data saya lah. Okay. Data saya adalah tak ada pun. Sebenarnya bukan data pun. Okay, data lah kan. Hanya satu nombor saja. Nombornya 2.5. Itu je saya nak simpan dalam file saya. Okay. So double pay rate 2.5. Itu je saya nak simpan. Okey, jadinya apa saya buat adalah saya kena tambah sikit pada step 4 ni. Sikit je, iaitu saya buat sebelum ni kita ada cout kan. Kalau kita buat cout macam ni, the pay rate is pay rate. Kalau kita run, saya kena padam yang hitam ni dulu. Okey, sekarang ni kalau saya guna cout, dia akan print dekat screen. Kan, the pay rate is 2.5 kan, itu dapat daripada di atas di sini. Tapi sekarang saya tak nak cout. Saya bukan nak cout pun. Saya nak guna out file. Maksudnya simpan dalam file rather than cout. Bila saya run, tak keluar apa-apa kat sini. Kecuali file has been successfully written lah, iaitu baris nombor 24. Tapi baris 20 ni dia ke mana? Okay. Sebenarnya baris 20 ni dia pergi kepada file kita. Kita buka. Okay. The pay rate is 2.5. Okay. So nampak perbezaan antara cout dengan out file. Kalau cout dia akan keluar dekat screen. Kalau pay rate dia akan keluar ataupun dia akan simpan dekat kita punya file. Tapi tak ada masalah kalau kita nak buat dua-dua. Let's say kita nak buat out file. Okay, saya save sekejap sebagai B. Okay, saya nak buat cout dan out file. Benda yang sama. Okay, benda yang sama saya nak
Satu saya nak print dekat skrin iaitu cout. Satu lagi saya nak letak dalam folder. Okay, so saya delete delete file saya. Okay, sekarang file saya tak ada. Saya akan run. Baris 20 dan 21 ni, 20 akan print kat skrin. 21 akan simpan dalam file. Sebab kita guna out file. Okay, so saya compile. Oh, sorry. Kena padam dulu hitam ni. Okay, saya compile. Tak ada masalah. Okay, keluar. Okay, ini adalah pada baris 20, iaitu cout pay rate is 2.5 ringgit contohnya. Kan? And then saya check pula saya dalam folder saya ada pay rate ni. Kan? Ada output data ni. Bila saya okay, the pay rate is 2.5. Okay? So itulah perbezaan bila kita gunakan cout dengan kita gunakan out file. Ataupun kita boleh guna apa-apa nama pun. Tak semestinya out file. Kalau nak gunakan, let's say, awak nak gunakan O file. Boleh? Guna ya, O file. Tapi yang pasti, semua kena O file. Tak boleh satu je O file. Ni pun kena tukar. Okay, yang ni pun sama kena tukar. Okay, so saya save sebagai C. Bila saya run, tak ada masalah, kan? Dia ada je. Okey. So ni adalah kod ketiga. Ada lagi masa ke? Sikit lagi. Kemudian sini. Ni tadi, ini adalah okey, ni adalah kalau kita gunakan macam tadilah. Okey, kalau kita nak gunakan let's say saya buat sebagai 4. Okey, kalau kita nak buat macam tadi string, kita gunakan include string. Okay. Kemudian kita create file kita, string, file name, nama file kita adalah output macam tadilah, data.txt. Contoh, jangan lupa semikolon, maka kesemuanya akan digantikan dengan file name. Ini tak perlu pun kita gunakan file name, tapi ni tak bermadai, kena tambah .c_str dan kena ada bracket kat sini. Okey, yang lain okey dah. Kan? Kita run. Okey, tak ada masalah kan. Kalau kita tengok dia tak ada komen pun yang ada masalah kan kat sini. Okey, mungkin saya boleh buang cout. Okay, saya buang cout. Saya delete output data.txt. Kita run untuk check. Oh, lambat pula. Okay. Dan kita tengok, okay, file tu ada kat sini. Okay, dan betul lah output yang disimpan. Okay, of course kita boleh ubah sikit macam ni. Kita buat file name has. Okay, ini pun sama, the output file name. Okay, so saya nak padam ini. Bila kita run, dia akan kenapa? Oh, saya tertinggal di sini. Okay, so the file output data.txt has been successfully written. So ni daripada file name daripada apa yang kita declare dekat sini. Okay, so maksudnya mana-mana tempat pun kita akan gunakan file name, kecuali pada open ni kita kena tambah sikit .c_str bracket. Okay, ni kena ingat lah. Okay, so saya itu saja kot yang di sini. Kemudian di sini, okey, di sini berbeza. Di sini nanti kita akan tengoklah minggu depan lah kot, tak sempat kita nak habiskan ni. Ini tadi mula-mula kita baca daripada
file. Kita baca pay rate daripada file. Kemudian yang kedua tadi, kita takrifkan 2.5 adalah nilai pay rate kerana kita simpan dalam file. Tapi kod yang seterusnya di sini kita wujudkan in file dan out file. Maka di sini awak tengok apa dia buat adalah kita baca daripada file nilai pay rate, kita dah baca, kita simpan dalam pay rate, kemudian pay rate ni nilai ni kita akan simpan dalam output file. Maksudnya kita ambil daripada satu file, kita simpan dalam file yang lain. Gitu. Okay, kita akan tengok minggu depan, maksudnya kita melibatkan dua file serentak, input dan output. Kemudian di sini minta awak tolong tengoklah, okay, sebelum kelas minggu depan. Di sini kita macam mana kalau kita ada data yang banyak, kan? Macam ni ada 2 kolom, kan? 2 lajur, ada 3 baris. Macam mana kita nak buat? So kita melibatkan looping. Okey. Sini. Okay. Nanti kita akan discuss minggu depan lah. Okey, saya ada soalan ke? Doktor. Ya. Kalau kita pakai off stream tu kan. Maksudnya kalau if tu tak perlu lah, sebab kalau ni yang baris 16 tu lah. Kalau maksudnya dia akan maksudnya kalau contoh file tu tak ada, dia akan terus buat kan. Maksudnya tak perlulah if tu lah. Sebab akhirnya macam itulah, tapi mungkin wujud keadaan yang kadang-kala dia gagal untuk create file, kan? Okey. Okay. Jadinya untuk yang just to be safe, kita letak je command fail ni. Sebab kita tahu kalau tak ada pun dia akan create file baru. Kalau ada dia akan rewrite lah, kan? Dia tak ada masalah kan, tapi kita just letak just untuk to be safe lah. Tapi saya tak pasti, mungkin kalau kod yang baru, buku baru mungkin tak guna, saya tak pasti. Okey. Tapi untuk selamat kita letak saja. Okey. Okey, doktor. Lain ada soalan lain ke? Okey, dah pukul berapa yang ni? 5:55. Okey, minta awak tolong cubalah. Okey. Yang ada kalau letak dalam different folder macam mana, kan? Okey, contoh-contoh saya tu. Okey, kalau tak ada tak apa. Okey, kita jumpa minggu depan lah, hari Isnin. Kemudian siapa yang belum isi borang kehadiran, just isi. Saya letak balik dekat meeting chat. Sebenarnya boleh tengok je dekat Teams tu, kan, dia ada je. Kemudian minggu depan kita akan sambung topik, sekejap ya, adakah minggu depan topiknya, sekejap ya, saya tengok sekejap, bagi saya seminit, tak apa seminit pun. Minggu depan saya akan bagi tahu tutor, okey, supaya mungkin boleh put aside, tak payah buat lagi IO files punya latihan. Okey, buat fungsi dulu. File ni kemudian. Jadi minggu depan kita akan habiskan IO files dan kita akan masuk array. Okey. Mungkin IO file ni sikit je lagi, kan? Kemudian kita akan masuk array. Okey, kemudian tu je lah. Okey. Dan saya akan cuba insya-Allah dalam minggu ni saya akan bagi tajuk untuk projek. Okey, itu saja. Terima kasih. Apa-apa awak boleh email saya lah. Thank you, Doctor. Thank you, Thank you, Doctor. Thank you, doktor. Bye, doktor. Terima kasih, Doktor. Sama. Thank you, Doctor. Sama. Thank you, Doktor.